Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan teknik menjawab soalan bahagian A, sistem dan aplikasi bahasa. Hari ini kita akan cuba kongsikan lagi soalan nombor 3, yaitu penyuntingan. Oke, kita teruskan. Oke, skop dalam bahagian A ini yaitu penyuntingan. Oke, sebelum itu penyuntingan ini kita akan kaitkan dengan mengenal pasti kesalahan penggunaan bahasa. Oke, soalan penyuntingan ini mempunyai beberapa skop, antaranya soalan penyuntingan mengikut teks tunggal, teks bersambung atau teks pelbagai. Oke, itu antara skop dalam soalan penyuntingan ini. Oke, yang kedua, jumlah kesalahan bahasa bergantung pada jumlah markah dalam soalan. Ketiga, jenis kesalahan yang diuji, antaranya ejaan, imbuhan, tanda baca, istilah, frasa, dan lain-lain. Oke. Keempat, jumlah markah tidak tetap, bergantung pada kehendak soalan. Kelima, bentuk skema pemarkahan secara analitik. Oke, itu serba sedikit. Kita teruskan. Ini contoh soalan nomor 3, penyuntingan, contoh 1. Kita baca arahan soalan ini. Dalam petikan 1 terdapat 6 kesalahan bahasa, manakala petikan 2 terdapat 5 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap petikan, Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada jumlah kesalahan yang dinyatakan dalam arahan soalan. Anda tidak perlu menyalin petikan-petikan tersebut. Oke, ini contoh arahan untuk soalan 3, contoh 1. Oke, ini contoh petikan 1. Oke, daripada petikan 1 ini, pelajar kena kenal pasti 6 kesalahan bahasa. Oke, jadi pelajar perlu baca petikan ini, diberi satu petikan, markah 6 markah di situ ditulis. Oke, jadi apabila melihat soalan macam ini, pelajar bolehlah terus garis perkataan-perkataan yang telah dikenal pasti. Oke, contoh. Pada era globalisasi ini, pelbagai jenis kenderaan yang moden telah mencipta bagi menggantikan kenderaan konvensional sebagai pengangkutan awam. Oke, kita telah jumpa di sini kesalahan. Oke, kesalahan apa? Kesalahan istilah. Oke, kesalahan istilah dan juga kesalahan ejaan. Ya, kita jumpa kesalahan ejaan. Oke, garis. Oke, itu contoh cara menjawab ya. Jadi kita teruskan. Oke, ini petikan 2. Oke, petikan 2 ini kita kenal pasti tadi diminta 5 kesalahan, dan apabila kita baca kita akan melihat kesalahan-kesalahannya. Oke, antara kesalahan yang kita dapat kenal pasti di sini, yang pertama ini ya, kesalahan istilah. Selamat pagi Dr. Aidil, terima kasih kerana sudi menghabiskan masa untuk diwawancara pagi ini. Oke, ini kesalahannya, menghabiskan. Oke, seterusnya, saya Munira daripada klub majalah Intan SMK Cempaka. Oke, kesalahan tata bahasa di sini ya. Oke, itu contoh garis ya. Oke, jadi apakah teknik menjawab soalan macam ini? Oke, kita lihat satu persatu. Tekniknya yang pertama, baca dan fahamkan arahan soalan. Seperti tadi, baca, kalau dikehendaki 5, carilah 5. Oke. Yang kedua, fokus dan selesaikan terlebih dahulu petikan 1. Oke. Ketiga, fokus khususnya kepada kesalahan ejaan, imbuhan, tanda baca, istilah, frasa dalam mengenal pasti kesalahan. Oke. Yang keempat, pelajar perlu terlebih dahulu kenal pasti 6 perkataan yang salah berdasarkan arahan soalan. Oke. Kemudian, senaraikan perkataan yang salah dan tulis jawapan yang betul bersebelahan jawapan yang salah tersebut. Oke. Seterusnya, pelajar tidak boleh menyenaraikan lebih perkataan daripada arahan soalan ataupun kehendak soalan.
Kemudian fokus pada petikan 2. Dan cara tadi daripada soalan 3 hingga langkah 3 hingga 6, sama sahaja. Ya. Itu teknik ataupun cara menjawab soalan contoh 1 tadi. Jadi bagaimana bentuk soalan yang kita akan jawab nanti? Begini bentuknya. Contoh jawaban soalan 3 untuk contoh 1. Petikan 1. Pelajar kena tulis petikan 1. Nombor soalan kena tulis. Kalau soalan 3, tulis soalan 3. Petikan 1. 1. Mencipta, dicipta. Tulis. Ya, dan bersebelahan. Tanda sempang kita letakkan. Kita kena senaraikan. Pertama senaraikan dahulu kesalahan. Di sebelahnya jawapan yang betul. Begitu juga seterusnya. Kita senaraikan 5, 6 sahaja. Ya, ikut arahan soalan dikehendaki. Seterusnya. Ini contoh jawapan untuk petikan 2. Tulis petikan 2 dan jawapannya. Senaraikan jawapannya dan di sebelahnya itu jawapan yang betul. Senaraikan 5 sahaja. Sebab kalau kita senaraikan 6 itu tidak mematuhi arahan soalan, dan sekiranya jawapan ke-6 itu betul, tidak akan dikira juga. Ya. Seterusnya. Ini contoh soalan 3 juga, tapi kita lihat contoh 2. Ya, bentuk contoh 2. Kemungkinan soalan begini pula akan keluar. Ini arahan soalan. Petikan di bawah mengandungi 13 kesalahan bahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada 13 kesalahan yang terdapat dalam petikan. Anda tidak perlu menyalin petikan tersebut. Ini petikannya. Diberikan petikan 2 perenggan ini dan diminta mencari 13 kesalahan bahasa. Contoh kita baca. Campur tangan di Perak bermula akibat masalah perlumbaan tahta kerajaan Perak antara Sultan Abdullah dan Sultan Ismail. Kita lihat ayat yang pertama ni ada kesalahan bahasanya. Ini kesalahan bahasa yang kita dapat. Yang pertama, akibat masalah, ya, unsur lewah bergerak ataupun diwujudkan sekali. Kita ambil salah satu sahaja, ya. Yang kedua, kesalahan perlumbaan, ya. Perlumbaan, istilah tidak tepat, ya. Itu contoh, ya. Yang lain pelajar boleh terus garis seterusnya, ya. Jadi bagaimana tips ataupun cara menjawab soalan contoh 2 tadi? Baca dan fahamkan arahan soalan. Perlu, ini amat penting. Fokus khususnya kepada kesalahan ejaan, imbuhan, tanda baca, istilah, frasa dalam mengenal pasti kesalahan yang terdapat dalam petikan, ya. Yang ketiga, pelajar perlu terlebih dahulu kenal pasti 13 perkataan yang salah berdasarkan arahan soalan. Kenal pasti 13, kemungkinan ada 15, 16, tapi 13 saja yang diperlukan. Kemudian senaraikan perkataan yang salah dan tulis jawapan yang betul bersebelahan jawapan yang salah tersebut. Yang kelima, pelajar tidak boleh menyenaraikan lebih daripada arahan atau kehendak soalan. Tidak perlu salin ataupun tidak perlu tulis sampai 14. Ya. Sebab kalau 14 itu betul, tidak akan dikira juga. Malah telah melanggar arahan soalan. Bagaimana cara menjawabnya? Sama juga seperti soalan ataupun contoh 1 tadi. Pelajar perlu tulis petikan 1 dan senaraikanlah satu persatu jawapan yang salah dan di sebelahnya jawapan yang betul. Sampai 13. Gini sahaja cara menjawab. Kita senaraikan 13. Kemungkinan jawapan kesalahan itu lebih daripada 13, ya, kemungkinan. Baiklah, itu sahaja perbincangan kita pada kali ini, ya. Jadi semoga bermanfaat kepada semua. Maaf sekiranya ada kesalahan, dan boleh kongsikan video ini sekiranya boleh membantu rakan-rakan yang lain
Itu sahaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih.